Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji, musyad 30 baris bawah sekali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabin. Artinya Allah Ta'ala mengasihi orang yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mengasihi tawab, orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berkaitan dengan sifat mahmudah. Yang pertama taubat. Hal ni didatangkan satu ayat sahaja. Dalam ayat-ayat Quran banyaklah. Hal ni cerita Allah kasih akan orang yang banyak taubat. Ada ayat yang lain pula Allah telah perintah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubahlah kamu kepada Allah sebagai taubah yang sebenar. Ini perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran memerintah bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain pula Allah Ta'ala berfirman, watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Taubahlah oleh kamu kepada Allah sekalian kamu, hei sekalian orang beriman. Ini perintah Al-Quran yang jelas. Sebab itulah taubah wajib ijma' ulama', sebagaimana wajib ijma' ulama' sembahyang, puasa, yang juga perintah Al-Quran. Sembahyang puasa kan perintah Al-Quran, wajib ijma' ulama'. Taubah perintah Al-Quran, wajib ijma' ulama'. Meninggalkan sembahyang puasa dosa besar, meninggalkan taubah dosa besar. Meninggalkan taubah dosa besar. Kita kena ingat, sembahyang ada masa dia, puasa ada masa dia. Sembahyang 5 kali, puasa sebulan di bulan Ramadan ada masa dia. Taubah perintah sepanjang masa selagi kita ni hamba Allah yang berdosa. Ada ni. Perintah sembahyang ada masa-masa dia. Sekarang ni tak ada perintah sembahyang. Sekarang ni tak ada perintah puasa. Tapi sekarang ni ada tak perintah taubat kalau kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Sebab apa? Sebab dosa-dosa besar ijma' ulama' wajib bertaubat. Dosa kecil, dosa kecil yang khilaf ulama'. Walaupun kebanyakan ulama' dosa kecil sekalipun wajib bertaubat, tapi satu pandangan dosa kecil tidak wajib bertaubat, hanya sunat jua. Tapi dosa besar ijma' ulama' wajib bertaubat. Bila kewajipan taubah ni? Setiap masa, setiap saat ni, setiap masa ni. Maknanya kalau kita ada dosa besar terdahulu tinggal sembahyang puasa, kita wajib bertaubat di masa kita ni. Macam sebulan 9 bulan kali dah kan, banyak minggu dah tinggal sembahyang, rukun taubahnya wajib kena qada sekarang ni. Cuma kita tangguh sementara, wajib qada segera sekarang kerana kita nak menumpukan kepada kewajipan yang lain, belajar fardu ain. Belajar fardu ain bukan belajar fardu kifayah. Ingat baik. Bukan dengar ceramah-ceramah sunat, bukan. Kenapa kamu tinggal sementara kewajipan taubah yang wajib bersegera, qada sembahyang wajib bersegera sekarang ni? Kerana saya nak menunaikan kewajipan fardu ain yang lain. Mana? Belajar fardu ain. Saya nak menunaikan kewajipan fardu kifayah, tak boleh. Sebab tu orang yang ada qada sembahyang nak tinggal sementara qada sembahyang fardu ain,
kerana nak sembahyang jenazah fardu kifayah, hukumnya tetap haram. Sebab itu bukan fardu ain. Tak terdesak pun atas kita. Orang lain sembahyang dah jenazah kan, tak terdesak pun atas kamu. Kenapa kamu nak tinggalkan qada sembahyang yang wajib fardu ain kerana nak mengerjakan hak kewajipan fardu kifayah hak orang lain buat dah. Jadi bab taubah sepanjang masa. Daripada dosa-dosa besar akidah, dosa besar tinggal semayang, dosa besar tinggal puasa, dosa besar riak, dosa besar takabur, dosa besar hasad. Ni. Mana hak ni kena beri hak ni. Dia sebenarnya kalaulah kita tu balik dalam keadaan ilmu agama yang secukupnya, dosa besar akidah tak ada. Kita berpegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak akanlah nak pergi berpegang akidah yang terpesong. Hari ni nak pegang akidah Mu'tazilah hari ni sehari. Esoklah pula baru nak balik pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dah. Sebab tu besar tanggungjawab kita ibu bapa tu sebelum balik lah. Maknanya kalau kita beri ilmu akidah secukupnya pada anak kita belum balik, anak kita tak ada taubah daripada dosa akidah. Tidak ada. Tidak ada. Sama juga dengan balik bersembahyang dengan ilmu. Sembahyang yang sebenar dengan ilmu. Tak adalah kata pula hari ni nak sembahyang tak mau ikut syarat rukun, nak sembahyang ikut dan. Tak ada. Sembahyang memang tak tinggal, puasa memang tak tinggal, sembahyang pula dengan ilmu. Main dengan ilmu dah. Nak taubahnya kat mana lagi? Ada. Dia biasa ditekan adalah taubah daripada dosa batin. Ni riak, ujub, takabur. Walaupun berilmu sekalipun, terkadang dikekali. Terkadang sifat tu datang kemudian dijadikan sifat hati. Ni anak kira. Hak dosa besar batin. Ni hak nak bertaubah. Ada ni. Hanya hendak bertaubat. Tapi balik dengan hati yang suci, hati yang baik, tidak ada sifat kecelaan, tidak ada taubat. Ada ni. Yang berlakunya dosa kecil. Sebab kita tidak maksum, sentiasa berlaku dosa kecil. Dosa kecil diampuni oleh Allah dengan amal-amal kebajikan kita. Bukan amal kebajikan sembahyang. Amal kebajikan hak sunat mengaji Quran pun mengkifaratkan dosa. Amal ibadah sunat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 ataupun 34 kali pun sudah mengkifaratkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ada. Tapi bagi yang seumpama ni, mereka ada nak taubah. Taubah daripada kekurangan diri, yang mana taubah itu hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Banyaklah kekurangan diri semayang, banyak kekurangan, tapi tak berdosa. Dia khusyuknya kurang, tak berdosa. Tapi bersalahnya dia diminta ampun dengan Allah. Itu taubah daripada hak kekurangan dalam amal ibadah, yang taubah tu hukumnya sunat. Itu cerita peringkat. Balik pula dilengkapkan dengan ilmu fardu ain supaya jaga hubungan sesama manusia. Jangan melakukan kesalahan sesama manusia. Pada agama seseorang, pada diri seseorang, pada harta seseorang, pada kehormatan seseorang, pada maruah seseorang, kamu jangan sentuh. Pada ni. Maka tak ada dosa dengan anak Adam. Tak ada lah taubat. Tapi adakah tidak bertaubat? Sentiasa dalam taubat. Taubat yang disunatkan oleh Allah. Ni baru nak cerita bab kedudukan makam pun semua. Ni kita balik. Yelah. Kadang-kadang anak-anak kita balik, kita ibu bapa. Kita cerita kita ibu bapa lah. Jangan kita cerita ibu bapa kita. Kita cerita kita ibu bapa. Kita ni kita. Ibu bapa kita hidup di masa yang ilmu agama tidak berkembang. Pada masa dahulu, ilmu agama sukar. Dahulu benar, nak ke mana-mana kena tidur dalam perjalanan.
Sebab apa? Berjalan kaki. Ada ni. Nak ke bandar tu kena tidur dalam perjalanan. Sebab tu jadi dulu dia ada waris. Sebab nak tumpang tidur. Sekarang tak payah waris dah. Sebab dia wong-wong kereta lalu tak kena waris dah. Kereta mampu orang cari waris. Kereta dia mampu semua jalan, orang telefon. Tak ada ke waris kita kapun ni? Orang cari waris dah. Apa tak cari waris dah ni dah. Dia cari itulah tong betul. Tak cari waris kau cari towing je, tak cari waris dah. Tapi dulu memang ada waris. Sebab apa? Sebab kena tidur dalam perjalanan. Jauhnya dahulu. Jadi orang dahulu dia jauh daripada alim ulama. Kejahilan mereka termasuk kejahilan yang dimaafkan oleh syarak. Lain mereka. Ibu bapa kita terdahulu lain. Sebab dua jahil yang syarak maafkan. Satu jahilnya, jahil kerana baru masuk Islam. Ada ni. Jahil kerana baru masuk Islam. Apa kesalahan dia? Walaupun kesalahan akidah sekalipun, syarak tidak ambil salah. Sebab dia baru masuk Islam. Satu lagi jahil dimaafkan, jahil jauh daripada alim ulama, jahil macam orang tua kita dahulu. Itu dimaafkan. Ada ni. Ni kita ni sekarang ni. Kita ibu bapa sekarang ni ilmu sudah terbuka luas. Di Masjid Surau banyak majlis ilmu. Dalam FB banyak program ilmu agama. Kita belajar kedak, adab belajar, kejahilan kita sudah tidak dimaafkan. Jadi kalau kita nak bicara bab ibu bapa dengan anak, kita bicara kita. Jangan bicara mak ayah kita dahulu tak beri ilmu agama kita. Dah. Kita balik pada kita. Sebab mak ayah kita tu zaman yang berbeza dengan zaman kita. Jadi kita ni, anak kita balik, cukup dah ilmu agama, terutama sekali ilmu agama bab pegangan. Cukup ke tak? Kalau kita gagal dalam bab usuluddin, iman, akidah anak kita, gagal tu besar sangat kita. Berat kita di padang mahsyar jikalau kita tidak bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ni balik dalam keadaan seumpama tadi, banyaklah dosa besar kita. Dosa besar yang pertama yang kita wajib bertaubah dengan segera adalah dosa besar jahil fardu ain. Dosa besar pegangan salah, dosa besar semayang salah, dosa besar riak wujud takabur, itu lapis kedua. Lapis yang pertama, dosa besar kerana jahil fardu ain. Dah dosa besar akidah salah tak salah pun kena belajar dulu baru tahu salah tak salah. Sekarang akidah salah tu dosa besar. Dah. Nak tahu mana akidah tu salah kalau kamu tak belajar. Dan kenapa akidah kamu salah? Kerana kamu jahil fardu ain tauhid, ilmu tauhid. Jadi yang pertamanya taubah daripada dosa besar mengekali jahil fardu ain bermula daripada umur baligh. Mana taubah dia? Dia ada 3 rukun taubah. Mana? Yang pertama, menyesal sangat-sangatnya kita kerana kita baligh dalam keadaan kita mengekali jahil fardu ain dosa besar sampai ke puluh-puluh tahun. Yang kedua, sekarang kita belajar dah. Kita sudah meninggalkan dosa besar, kejahilan kita belajar dah sekarang. Belajar sekarang ni kena buat molek. Yang ketiganya, azam bulat di hati. Kita tak akan tinggal dah belajar fardu ain. Azam tu tak apalah. Yang kedua, kita belajar dah fardu ain sekarang. Fardu ain apa? Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid fiqh tasawuf ni sekarang. Sekarang hari ni tauhid saja. Fiqh esok, fiqh saja. Tasawuf lusa, tasawuf saja. Panggil belajar kedok seumpama tu kita jahil pada ain 3 ilmu. Jahilnya bermula daripada umur baligh, puluh-puluh tahun. Boleh ke kita hanya sehari satu tauhid? Fiqh tasawuf tak ada. Esok satu fiqh. Tauhid tasawuf tak ada. Lusa satu kitab tasawuf. Tauhid fiqh tak ada. Panggil belajar ke gitu? Ini kena kembali lah. Sebab tu hak pertamanya. Kita bertabah hak pertamanya, bertabah daripada dosa besar jahil fardu ain. Kita ni kurang-kurangnya boleh lah. Mula-mula tadi tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Tapi masanya pendek je. Mana kita kena sentiasa atas diri kita masing-masing. Kalau kita hak kurangnya
ilmu pekoh saja je kok kurang ke, ilmu tasawuf saja kok kurang ke, orang lain tu ada dah ringan sikit. Tapi kalau kita memang kosong ketiga-tiga, tu kena duduk pondok lah. Kena duduk pondok. Oh ustaz, ayat itik dia kata. Ayat itik tak ada dah sama sekarang. Tak ada sama ayat itik dah. Duduk taman. Duduk taman tak ada ayat itik dah. Tak ada asam dah. Tinggal rumah lah, tinggal tanah tak ada dah. Ataupun sekurang-kurangnya kita kena ikut live FB. Mana pagi kita kena ada, subuh kita kena ada, tengah hari kita kena ada, maghrib kita kena ada. Mana majlis ilmu sentiasa. Lepas tu kalau ada lagi masa kekosongan, kita pergi cari rakaman-rakaman. Hok baba foto ni. Mereka ada yang rakam tu. Kita Faridah satu rakaman. Kita Wisyah satu rakaman. Kita Penawar Bagati satu rakaman. Kita beli tu. Kita beli tu. Dia lengkap satu kitab, lengkap satu kitab. Mana Faridah pun ada, Misbahul Munir pun ada, kitab pekoh, Wisyah rasanya ada, Penawar Hati pun ada. Cari gitu. Kalau kita mengaji di masjid, kita mengaji, lepas tu ada masa lapar, kita buka hot dalam rakaman tu. Satu siri, kita tanda. Makna kita biar dalam taubat. Sedang belajar pada ain tauhid, pada ain pekoh, dengan qada segera kerana kita jahil bermula daripada amal baligh. Mudah-mudahan Tuhan terima taubat kita. Salah kita dalam belajar, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita dalam belajar, dalam menunaikan rukun taubat, kita belajar infadain sekarang. Itu hak taubat hak mula-mula sekalinya, taubat daripada dosa besar, mengekali jahil, fardu ain. Barulah kita belajar bab akidah, salah pegangan, taubah bab pegangan tu. Kita belajar bab pekoh, salah, kita taubah bab pekoh tu. Kita belajar bab hati, ada riya, ada wujud tu. Kita taubah pula waktunya. Tapi dimulai dengan belajar fardu ain terlebih dahulu. Dan sabda Nabi SAW, at-thaibu minaz zambi kama la zanbala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.